Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera kepada sahabat sekalian. Alhamdulillah dapat kita ke udara pada malam ini di Facebook Ismi Maisa dan juga di TikTok Ismi Rakyat. Rakan-rakan Facebook yang belum lagi follow TikTok Ismi Rakyat, boleh follow. Type Ismi Rakyat di TikTok, keluar kat situ. Kepada rakan-rakan TikTok yang belum lagi follow page Ismi Maisa, boleh type di Facebook anda Ismi Maisa, like and follow. InsyaAllah dua-dua medium utama ini akan jadikan sebagai satu medan untuk kita memberi penerangan, penjelasan dan mengembalikan keyakinan orang-orang Melayu kepada Parti Keramat, Parti Khidmat dulu kini selamanya, tak lain tak bukan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO. UMNO akan bangkit. Dalam rakyat ke-15, UMNO lemah kerana Presiden tak ada jawatan. Presiden menghadapi masalah untuk meyakinkan pengundi kerana beliau tidak berjawatan. Dan beliau terpalit dengan pendakwaan terpilih yang dilakukan oleh rejim yang telah tumbang, iaitu rejim Bersatu. Tuan Azminuddin Bangga Datuk, Zabri Baharudin, waalaikumsalam. Tok Putih, waalaikumsalam. Elan, terima kasih Tuan Elan. Terus sebelum kita meneruskan acara live kita pada malam ini, kita kena sedia maklum, politik itu bermaksud dinamik. Politik bukan prinsip. Prinsip politik, prinsip parti tidak boleh mengatasi kepentingan negara dan rakyat. Dalam apa jua keadaan sekalipun, kepentingan negara dan rakyat mesti diutamakan. Bak kata pepatah Melayu, cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga. Itu yang berlaku hari ini, saudara. Apabila Barisan Nasional, Pakatan Harapan, GPS, GRS, Warisan, PBM telah bercantum dalam satu kelompok yang besar, menjunjung titah Sri Paduka Baginda Yang Tenagung, menubuhkan kerajaan. Itu sebut hari ini unity government. Tapi masalahnya hari ini, saudara, di TikTok dan Facebook adalah kumpulan Perikatan Nasional. Dia kata ini kerajaan DAP. Dia cuba menipu rakyat. Mereka cuba menipu orang-orang Melayu. Kononnya kerajaan yang berdiri hari ini kerajaan DAP. Mereka fitnah. Sedangkan secara fakta, secara ilmiahnya, secara akademiknya, kerajaan yang berdiri hari ini adalah kerajaan perpaduan, bukan kerajaan DAP. Tapi kita sedia maklum, saudara, yang Perikatan Nasional anti perpaduan.
Mereka tak suka perpaduan. Mereka tak suka kau tengok orang Melayu, orang Cina, India, asli, Sabah, Sarawak bersama. Mereka nak mencari-carikan perpaduan. Tapi Seri Paduka Baginda Amat Agung, Raja yang bijaksana, berdaulat, lagi adil saksama. Itu saya sebut pepatah Melayu tadi. Cari-cari bulu ayam, akhirnya bercantum juga. Hari ini orang Melayu, orang asli, anak Sabah, anak Sarawak bercantum dalam satu perjuangan yang sama, iaitu kerajaan perpaduan. Memang ada komen-komen yang negatif dalam ini. Mereka tu anti perpaduan. Mereka tu tak suka bangsa majmuk ini disatukan. Mereka nak melihat bangsa majmuk ini berpecah belah. Mereka nak Melayu is Melayu, Cina is Cina, India is India, asli is asli, Sabah is Sabah, Sarawak is Sarawak. Sebab mereka tidak ada keupayaan untuk menarik sokongan kalau mereka tidak membawa permainan politik perkauman. Karena Perikatan Nasional sangat perkauman, membakar api perkauman dengan harapan besar mereka bangsa majmuk ini berpecah belah supaya ekonomi negara jatuh, supaya kemiskinan, kemelaratan rakyat meningkat. Saudara, mereka sebenarnya takut kerajaan perpaduan ini berjaya. Mereka amat bimbang ekonomi negara dipulihkan. Mereka amat gerun kalau nilai mata wang kita meningkat. Mereka amat gementar kalau pengangguran itu berkurangan. Karena kita sudah maklum harapan Perikatan Nasional ini agar ekonomi jatuh, pengangguran meningkat, ringgit jatuh, harga barang melambung di pasaran, wujud krisis makanan, kemiskinan meningkat. Sebab apa mereka nak begitu, saudara? Sebab mereka mau tebuk atap. Mahayadin dan Haji Adi adalah pakar tebuk atap. Tapi kita jangan pakai atap lagi, tuan-tuan. Kita pakai konkrit supaya Mahayadin dan Haji Adi tidak boleh tebuk atap. Mereka juga pakar pintu belakang, saudara. Mereka sangat bijak mencari lubang-lubang yang kita tak tutup, tak palam. Lubang-lubang yang terbiar ini mereka akan masuk. Mereka akan pasang umpan jawatan Menteri Kanan, jawatan Duta Berterah Menteri tak kerja dapat gaji. Dan mereka boleh memberi perlindungan. Kalau you lompat, you tak akan didakwa. You tak lompat, you didakwa. Tapi hari ini sukar bagi mereka untuk tebuk atap. Sukar untuk mereka masuk pintu belakang. Kalau presiden keluar rumah, dia main ke belakang rumah, tuan-tuan. Ada orang tolong buka pintu pada waktu itu. Nama dia Anwar Musa. Dia suka buka pintu belakang. Presiden keluar depan, dia buka pintu belakang.
dia panggil Muhyiddin dan Haji Hadi masuk. Tapi hari ini saudara, pintu belakang kita dah tukar kunci. Kunci perpaduan. Kita pasang pula grill besi. Kita pasang pula CCTV. Supaya Muhyiddin dan Haji Hadi tak boleh lagi masuk ikut pintu belakang. Atap bumbung kita dah ubah. Kita pasang konkrit supaya Muhyiddin dan Haji Hadi tak boleh tebuk atap lagi. Dan hari ini saudara, mereka sudah berpecah belah saudara. Orang putih kata, that is karma. This is karma. Perikatan Nasional Sabah dibubarkan. Bersatu Sabah telah dikuburkan. This is karma. Bukan kita yang menggali kubur. Bukan kita yang mentalkinkan mereka. Tapi orang mereka sendiri hilang kepercayaan kepada mereka. Menggali kubur sendiri dan menanam Perikatan Nasional di negeri Sabah. Tonton dengar sendiri. Muhyiddin mula bercakap soal kesetiaan. Di mana kesetiaan bersatu Sabah? Di mana? Tanya-tanya. Dia lupa. Kenapa dia tak bercakap soal kesetiaan pada katak-katak dia tangkap? Hamzah Zainuddin, kamu kena setia kepada UMNO, Hamzah. Kamu jangan jadi ketua kata. Di mana kesetiaan kamu, Hamzah? Sepatut dia kena bercakap sedemikian rupa sebelum dia scheme of thing dengan ketua katak bernama Hamzah Zainuddin atau ketua katak UMNO. Dia juga patut bercakap kepada saudara Azmin. Min, you kena setia dengan Pikar Min. Tak elok Min lompat Min. Tapi dia tidak bercakap sedemikian rupa saudara. Sebab hari ini karma, apa yang dia lakukan selepas pilihan raya ke-14 berlaku kepada dia. Saya tahu Muhyiddin sangat kecewa. Saya rasa dia dah sedar bahawa persahabatan, persaudaraan yang diikat dengan surga dunia, diikat dengan kuasa dunia, dicantumkan dengan wang ringgit, tidak akan bertahan lama. Bila Muhyiddin hilang kuasa, bonekanya pula tidak berdaya. Ketua Sabah Trupus pula dipecat daripada UMNO. Hilang jawatan Menteri Komunikasi. Muhyiddin mula ditinggalkan orang. Tak sampai sebulan berakhirnya pilihan raya ke-15, Muhyiddin sudah kehilangan 5 ahli parlimen. Dari 74 ahli parlimen, dah tinggal 69 orang. Kenapa perkara ini berlaku kepada Muhyiddin? Itulah dosanya, saudara. Perbuatannya, saudara. Bila kita tidak menghormati hak orang lain, ketika kita tebuk atap mengambil hak orang lain, ketika kita mempergunakan kuasa wang, kuasa janji, merampas hak Anwar Ibrahim sebagai PM ke-8, bila kita berpura-pura depan rakyat, menuduh orang tu sakau, orang ni curi, orang ni rompak, orang ni samun, tapi kita memperalatkan orang yang kita tuduh,
supaya menyokong kita sebagai Perdana Menteri. Dan hari ini karma sedang mencari Muhyiddin dan Haji Ali. Saudara, orang-orang mereka sudah mula berpecah belah. Dan ramai yang nak kembali menyokong UMNO. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ramai dah kembali yakin dengan UMNO. Sebab mereka sudah berputus asa dengan Perikatan Nasional. Mereka tahu tempoh 5 tahun ini sangat panjang, saudara. Mereka tak mampu melalui penderitaan seperti mana yang kita lalui. Sebab tu ramai yang telah berpatah balik kepada UMNO. Mereka tahu kerajaan yang terbina hari ini kerajaan yang konkret. Kerajaan yang sukar jatuhkan melalui tebuk atap. Kerajaan yang sukar ditebuk dari pintu belakang. Alhamdulillah. Dan kita percaya dengan kemampuan kerajaan perpaduan yang berdiri hari ini. Karena kerajaan ini bukan kerajaan kepentingan mana-mana parti. Kerajaan ini juga bukan kerajaan Pakatan Barisan DAP, UMNO, PKR, PAN, Warisan Muda. Bukan. Ini kerajaan rakyat yang sebenar-benarnya kerajaan rakyat. Itulah kebijaksanaan istana untuk merapatkan semula perpecahan yang berpunca daripada Muhyiddin, untuk mencantumkan semula bangsa besar Malaysia agar kestabilan itu wujud. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, dalam apa jua agenda besar kita, perkara yang menjadi kunci kejayaan adalah kestabilan. Dan kestabilan itu sudah ada bersama kita. Kita mempunyai 148 kursi parlimen. Orang putih kata two-third majority. Dan mereka yang menentang perpaduan, yang menolak perpaduan, cuma tinggal 69 kursi. Tentu mereka akan dipembangkang, bengkang, tuan-tuan. Kan? Betul, tuan-tuan? Terima kasih, tuan-tuan. Saya tahu ramai penyokong-penyokong Perikatan Nasional nak bersama dengan kerajaan perpaduan. Saya tahu banyak ahli parlimen Perikatan Nasional marah kepada Muhyiddin dan Haji Ali. Saya tahu. Apa yang berlaku di Sabah adalah pemberontakan dalaman dalam Perikatan Nasional. Karena tentu mereka tidak berpuas hati dengan tindakan Muhyiddin dan Haji Ali yang menolak untuk menyertai kerajaan perpaduan. Dan kegagalan terbesar Muhyiddin adalah menipu istana. Dia bawa SD tebuk atap. Dia bawa SD pintu belakang. Dia cuba untuk menipu istana. Dia fikir dia akan berjaya menipu istana. Tapi istana pijak sana. Tahu yang mana jujur, yang mana penipu. Yang penipu Perikatan Nasional.
Okey, tuan-tuan. Ada persoalan, tuan-tuan? Mak Zaidi Syarif Facebook. Ismi bohong. Saya tak bohong. Sebab apa yang saya sampaikan adalah perkara yang sudah berlaku. Benda yang boleh kita kitab sejarahkannya. Kan? Yang boleh kita museumkan di muzium negara. Bukan saya meramal masa depan. Benda yang dah berlaku. Betul, tuan? Dan hari ini kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita gembira. Melihat Perikatan Nasional seumpama dimakan sumpah. Kalau tuan perhatikan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan Perikatan Nasional, seumpama mereka dimakan sumpah. Sumpah apa yang makan mereka ni? Sampai meroyan mereka tak boleh dibawa bincang. Pagi, petang, siang, malam merapu. Duk cari jalan nak tebuk atap. Duk cari jalan nak masuk pintu belakang rumah orang. Tak habis-habis dengan fitnah. Pembawakan mulut yang jahat. Contohnya MB Kedah. Doraemon tu. Mulut dia macam Doraemon, tuan-tuan. Macam-macam boleh keluar dari mulut, tuan-tuan. Yang terbaru dia kata Perdana Menteri tak ada akhlak. Saudara Sanusi, sebelum kamu kata Perdana Menteri tidak berakhlak, tengok dulu keluarga Perdana Menteri. Isterinya nama Wan Azizah. Anak sulungnya bernama Nurul Izzah. Tengok adik-adik Nurul Izzah. Kaji latar belakang Anwar Ibrahim. Gelombang bertudung di Malaysia ni dibawa oleh Anwar Ibrahim dah, tuan-tuan. Melalui pergerakan ABIN dulu. Yang perjuangkan nasib orang miskin ketika itu Anwar Ibrahim lah. Bank Islam, cetusan idea Anwar Ibrahim yang ditentang oleh Haji Hadi suatu masa dulu. Haji Hadi kata penubuhan Bank Islam tidak ada artinya pada waktu itu. Tapi hari ini tuan tengok Bank Islam, sebuah perbankan Islam. Saya pun beli rumah, buat loan di Bank Islam, tuan-tuan. Mudah. Pinjam pagi, petang dah lulus, tuan-tuan. Islamic 100%. Itu kata, tuan-tuan. Haji Hadi buat apa? Ketika dia bersama Mahaidin dan Ismail Sabri, apa tulisan idea Haji Hadi? Bank apa yang Haji Hadi tubuhkan? Bank apa? Tak ada. Institusi apa yang Haji Hadi wujudkan? Tak ada. Jadi patutkah Sanusi, si mulut Doraemon, menghina Perdana Menteri sebagai tidak berakhlak? Yang kedua, Pak Ahmad Isya betul, kepada Menteri Besar Datuk Seri Sanusi, mulut Doraemon, yang menurunkan cabutan judi 22 kali setahun kepada 8 kali. Siapa dia? Anwar Ibrahim. Yang menaikkan cabutan judi dari 8 kali setahun ke 22 kali setahun, siapa dia? Mahaidin Yassin. Kalau kita nak bercakap soal akhlak, kita kena buat perbandingan. Bandingkan Muhyiddin dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim turunkan judi 22 kali ke 8 kali setahun. Mahathir Yassin menaikkan judi dari 8 kali ke 22 kali setahun.
Kenapa Muhyiddin menaikkan cabutan judi? Apa kepentingan judi kepada Perikatan Nasional? Kalau tidak ada apa-apa kepentingan judi kepada Perikatan Nasional, kenapa Mahayadin, kenapa Haji Hadi mengizinkan cabutan judi dinaikkan 22 kali setahun? Adakah itu perbuatan yang berakhlak? Kita tahu judi mudarat besar. Kenapa dibesarkan, dinaikkan cabutan judi? Tapi dengar cerita, orang kata ada dana judi. Wallahualam, saya tak tahu. Tapi kalau tak ada angin, masakan pokok bergoyang. Betul? Kalau tak ada apa-apa, takkan judi dinaikkan sampai 22 kali. Sanusi kena servis balik otak dia. Kena berfikir balik. Sebelum nak menuduh Anwar Ibrahim tidak berakhlak. Saya rasa kejayaan Anwar Ibrahim jauh lebih berbisa dari Mahayadin, Haji Hadi, Wa'imah Sanusi itu sendiri, saudara. Hebat-hebat Sanusi, dia tak pernah pun masuk penjara. Hebat-hebat Sanusi, dia tak pernah tidur semalam pun di mana-mana lokap dalam negara ini. Berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ayah dan ibunya meninggal dunia ketika Anwar Ibrahim masih berada dalam penjara. Dipenjarakan oleh Mahathir kerana menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah perjuangan yang cukup panjang. Kalau kita nak bandingkan beliau dengan kita, ujung kuku pun tak ada, bulu hidung pun tak ada lagi, tuan-tuan. Mana nak banding dengan dia dan kita? Mana kalau nak bandingkan Datuk Seri Anwar dengan Sanusi, bulu hidung pun tak ada, tuan-tuan. Maknanya Sanusi tak perlulah nak menuduh kawan itu tidak berakhlak. Sama juga mantan Menteri Agama dari PAS yang mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim mengharamkan judi. Persoalan kita mudah saja kepada beliau. You Menteri Agama zaman Perikatan Nasional, you juga masuk parlimen. Kenapa you tak buat proposal untuk mengharamkan judi? Ni kamu ketika menjadi Menteri Agama, kau biar saja Mahidin menaikkan judi. Biar saja. Nampak? Bangga dengan banduan. Beliau bukan banduan. Beliau dikenakan pendakwaan yang terpilih. Penganiayaan yang cukup hebat di abad ini. Satu dunia tahu yang Anwar Ibrahim dianiaya. Anwar Ibrahim dikenakan berbagai pendakwaan terpilih. Kerana Mahathir bimbang Anwar akan mengubah dasar negara ini dari dasar kapitalis monarki. Bahasa baru, kapitalis monarki. Kronism lah maksud saya tu. Segala kekayaan negara dibekukan untuk nama-nama yang tersenarai dalam senarai mereka saja. Projek Direct Nego adalah amalan biasa Mahathir. Betul?
Jadi dia takut Anwar review balik semua sejarah-sejarah projek-projek Derek Nego ni. Sama juga hari ni, banyak orang sudah takut. Bila Datuk Seri Anwar kata nak review semua projek-projek Derek Nego, ramai dah takut. Kenapa takut? Saya sebagai rakyat, saya gembira kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim review semula projek-projek Derek Nego. Buat pengkajian semula. Adakah projek itu boleh diteruskan, relevankah dia, atau perlu di open tender? Betul tuan? Tapi mereka tak suka. Sebab apa mereka tak suka? Sebab mereka menolak perubahan. Kan? Mereka kata mereka rejim yang bersih, rejim yang berintegriti. PN the best. Best, bersih. BE bersih. ST stabil. Kalau mereka benar bersih dan stabil, mereka patut menyokong usaha yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wajib mereka menyokong usaha yang dibuat oleh Perdana Menteri. Malah Mahathir Yassin mesti berani menyaut cabaran untuk mengisytihar harta di dalam negara, harta di Australia, harta di negara-negara asing yang lain. Kalau benar-benar bahawa PN the best. Tapi tentulah tuan-tuan tahu, Mahathir Yassin ada Haji Hadi. Bila bercakap soal nak mengisytiharkan harta, Haji Hadi akan keluarkan hujahnya. Haram isytihar harta dalam Islam. Jadi haram pula nak isytihar harta. Kenapa takut nak isytihar harta? Tak bayar cukai ke? Lari cukai kah? Dari sumber yang tak sah kah? Kalau kita rakyat berani isytihar harta. Isteri saya penjawat awam. Tiap tahun kena isytihar harta. Milik bersama. Tiap tahun kita isi borang, kita isytihar harta. Kalau kita rakyat biasa tak takut untuk isytihar harta, kenapa Mahathir takut? Kenapa Haji Hadi takut? Takut kebenaran itu terbongkar, saudara. Takut ketidakmaksuman mereka itu terbongkar, saudara. Sebab tu mereka tak menyokong pengisytiharan harta. Di bagaimana hari ini mereka boleh merasuk ahli-ahli mereka, kononnya mereka ini bersih, stabil, integriti. Bila mereka klaim Perikatan Nasional bersih, stabil, integriti, apa rujukannya? Adakah Mahathir isytihar harta? Adakah Haji Hadi isytihar harta? Adakah mana-mana pemimpin Perikatan Nasional isytihar harta? Tak ada. Kerana mereka tak boleh guna perkataan bersih. Mereka tak boleh guna slogan PN the best. Sebab mereka tidak berani menunjukkan kebenaran tentang harta mereka di dalam dan juga di luar negara kepada umum. Berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau tak gentar. Malah beliau telah mengisytiharkan hartanya untuk pengetahuan umum. Apa saya cabaran Mahathir? Disambut, ditentangnya Anwar Ibrahim dengan anak jantan. Contohnya, pada 19 hari bulan ini, saudara, perkara pertama yang akan berlaku dalam parlimen
adalah untuk menguji keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Undi percaya akan dilakukan dalam parlimen. Itu anak jantan. Berbeza dengan Mahidin. Bila dengar saya undi percaya, dia lockdown parlimen, saudara. Covid ada dalam parlimen. Bila dengar saja dia nak buat lagi usul undi percaya atau undi tak percaya, dia daruratkan satu negara. Dia buat lockdown yang terpanjang dalam negara ini semata-mata kerana takut nak berhadapan dengan realiti usul undi percaya. Ini berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Makna Perdana Menteri kita cukup jantan, saudara. Cukup jantan. Mana kejantanan Anwar Ibrahim lebih luar biasa dari kejantanan Mahidin Yassin. Jantan-jantan Mahidin tak berani buka parlimen. Jantan-jantan Anwar, dia berani menyaut cabaran Mahidin. Undi percaya akan berlaku dan kita sama-sama lihat kebenaran. Sokongan 148 kerusi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini baru pemimpin, saudara. Ini baru Perdana Menteri yang anak jantan. Boleh meyakinkan dunia bahawa kerajaan yang berdiri ini kerajaan perpaduan yang stabil. Boleh mengembalikan semula keyakinan multinational enterprises untuk membuat foreign direct investment dalam negara kita. FDI, foreign direct investment. Tuan tengok hari ini ketua-ketua negara asing termasuk di Canada mengucapkan tahniah. Nampak? Bermakna beliau amat dikenali bukan hanya di Nusantara. Satu dunia orang kenal dia. Legend is back, saudara. Legenda sudah kembali, saudara. Kalau kita rakyat memberi sokongan yang padu kepada kerajaan perpaduan ini. Kalau kita rakyat boleh menebalkan telinga kita, insya-Allah negara kita akan kembali ke landasan yang sebenar. Mengembalikan rahmat ekonomi dalam negara kita. Mengembalikan kebahagiaan, kesenangan, cita-cita dan masa depan untuk anak-anak kita, saudara. Saudara, kita telah melalui fasa penderitaan yang cukup hebat. Kita telah melalui fasa kemiskinan yang cukup dahsyat. Kerana perebutan kuasa Mahathir dan Muhyiddin. Masa depan anak-anak kita dirampas oleh Mahidin dan Haji Adi. Dan hari ini, kalau kita masih lagi nak percaya kepada Haji Adi dan Mahidin, samalah kita menyerahkan masa depan anak kita kepada mereka, saudara. Sebab tu haramkan diri kita untuk menyokong Perikatan Nasional ini, saudara. Dan mereka lah gabungan yang tidak bertanggungjawab. Mereka hanya pentingkan diri mereka sendiri. Mereka hanya bercita-cita untuk menjadi parti yang dominan dalam negara ini. Tapi mereka tidak mampu, saudara.
bayangkan hutang negara saudara meningkat 1.045 trilion hari ini saudara. 600 bilion hutang baru dibuat oleh Mahayadin. Hutang apa yang dia buat banyak sangat ini? Hutang apa? Hutang apa? Sampai 1.045 trilion. Hutang apa yang banyak sangat ni? Dan hutang-hutang siapa yang kena bayar? Ni, tuan-puan yang kena bayar. Maknanya Datuk Seri Anwar Ibrahim mewarisi sebuah kegagalan ekonomi yang cukup teruk. Segala tabungan-tabungan negara tadi korek satu persatu oleh Muhyiddin. Ya, itulah cerita yang sebenar, saudara. Muhammad Helmi, you nak cakap saya bodoh ke apa tu hak you. Tapi kami adalah pasukan perpaduan. Kami bukan politician, anti perpaduan. Dan kami tidak mengamalkan amalan politik racism, racist. Dan kita takkan guna cara penjajah British, divide, rule and conquer. Kan? Nak divide orang Melayu, orang Cina, orang India, asli Sabah Sarawak. Kan? Nak cari-cari kan, supaya kita tidak boleh bersatu untuk mengalahkan Perikatan Indonesia. Tapi hari kita sudah bersatu, saudara. Dan penyatuan kita atas nama perpaduan ini kita kena pertahankan, saudara. Sebab musuh perpaduan sedang mereka raksa berbagai-bagai fitnah, berbagai-bagai hasutan untuk memecahkan perpaduan yang telah berjaya dibina oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka akan berusaha mencari jalan untuk menghasut rakyat supaya berpecah belah. Mereka juga akan sentiasa mencari jalan untuk menjatuhkan ekonomi negara. Sebab mereka tahu cara terakhir untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan, cara terakhir untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan cara menggoncang ekonomi negara, saudara. Sebab tu kita kena bersatu padu. Kalau kita biarkan Perikatan Nasional menggoncang ekonomi negara, yang miskin itu saudara, yang susah itu saudara, yang lapar tu anak-anak saudara. Sebab tu jangan terperangkap, saudara. Jangan mudah kesian kepada muka sesin Muhyiddin Yassin. Kalau saudara kesian, saudara akan terjebak dan sesal kemudian. Ismail Osman, ini bukan kerajaan DAP. Kamu jangan nak bawa fitnah Perikatan Nasional di sini. Ini bukan kerajaan DAP. Ini kerajaan perpaduan. No PH, no BN, no UMNO, no BK, no DAP, no PAN, no MCA, MIC, or anybody. No! Inilah kerajaan rakyat. Kerajaan perpaduan. Jadi usaha-usaha Perikatan Nasional untuk menakut-nakutkan orang Melayu bahawa kerajaan ini kerajaan DAP, insya-Allah kita akan tangkis, kita akan halang, kita akan lawan, dan kita akan beri penerangan dan penjelasan yang terbaik untuk rakyat bahawa ini kerajaan perpaduan.
Dan inilah peluang terakhir bagi kita untuk menyelamatkan negara ini dari kebinasaan yang berpunca di perebutan kuasa Mahayadin dan juga Mahdi. Itu cerita, tuan-tuan. Ada apa persoalan, tuan-tuan? Di TikTok, di Facebook? Kamal Zaman Ahmad, UMNO itu maruah Melayu. UMNO akan bangkit, saudara. Tak perlu saudara bimbang. Sebab UMNO ni parti yang berkhidmat. Pemimpinnya diangkat kerana berkhidmat. Menang atau kalah, itu soal yang ke-100, saudara. Soal yang pertama bagi kita dalam UMNO adalah berkhidmat untuk masyarakat. Kawasan yang kita kalah, kita tetap khidmat, kita tetap lawan, lebih hebat daripada yang menang, saudara. Cuma kita kalah pilihan raya ke-15 kerana presiden kita tak berjawatan. Presiden kita terpalit dengan isu mahkamah, mainan Mahathir dan Mahidin. Parti kita juga tak ada duit. Biasalah, bila presiden tu tak berjawatan, mana nak mai cari duit? Betul? Berbanding dengan presiden PAS, berjawatan besar menteri. Presiden bersatu, berjawatan besar menteri. Betul? Presiden kita cuma ahli parlimen kasta mahkamah saja pada waktu itu. Tapi alhamdulillah hari ini, atas ketabahan yang tidak terkalah, orang sebut stoicism. Tahu tak stoicism? Stoicism maksudnya seorang pemimpin yang mempunyai ketabahan yang tidak terkalah. Stoicism Dr. Zahid Hamidi ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat beliau sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dan itu juga satu bukti yang jelas kepada dunia, kepada seluruh rakyat Malaysia, bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi tidak bersalah, saudara. Mana mungkin orang yang bersalah boleh diangkat, diberi jawatan? Mana mungkin? Jadi bila Dr. Zahid Hamidi di TPM, itu maksudnya dia tidak bersalah, saudara. Makna Anwar Ibrahim gagal dipengaruhi oleh Mahathir dan Muhyiddin untuk mempercayai bahawa Zahid Hamidi seorang penyamun. Sebab Anwar tahu Zahid didakwa kerana pengorbanan Zahid mempertahankan UMNO dari dibubarkan. Dr. Zahid juga tahu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri hari ini kerana keikhlasannya, keberaniannya mempertahankan UMNO dari diharamkan oleh Mahathir dan Muhyiddin ketika mereka berkuasa bersama kerajaan PAS dulu. Ini maknanya mereka berdua tahu sebab tu hari ini Mahathir, Muhyiddin, Perikatan Nasional berada dalam kebimbangan. Kerana fitnah mereka melalui pendakwaan terpilih kepada Zahid Hamidi, gagal untuk mempengaruhi Anwar Ibrahim, gagal untuk mempengaruhi penyokong-penyokong Pakatan, Barisan, GPS, Warisan Muda, PBM. Maknanya satu kemenangan yang besar kepada perjuangan kita selama ini, saudara. Saudaraku,
Inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, saudara. Mereka merancang, Allah merancang. Allah sebaik-baik perancang. Tiada daya, tiada kekuatan selain pertolongan Allah semata-mata. Kejadian yang berlaku hari ini juga sebagai bukti bahawa kita ni hamba Allah yang lemah. Kita hamba yang lemah, saudara. Kita tak maksum. Kita ada ketidaksempurnaan, ketidakmaksuman kita. Yang dianiaya menjadi TPM hari ini. Yang dianiaya, yang dipenjara menjadi Perdana Menteri Malaysia hari ini, tuan-tuan. This is karma, saudara. That is karma. Hidup ni ibarat roda yang berpusing, saudara. Ada masa mereka di atas, dan hari ini giliran mereka berada di bawah. Masa mereka di atas dulu kerjanya menganiaya lawan-lawan politiknya. Tapi hari ini yang dianiaya menjadi Perdana Menteri. Yang dianiaya menjadi timbalan Perdana Menteri. Yang dianiaya sudah menjadi timbalan Menteri Keuangan, Datuk Seri Ahmad Matan. Alhamdulillah. Putaran hidup ni cukup hebat, tuan-tuan. Tanda-tanda akhir zaman ni cukup hebat, saudara. Alhamdulillah. Kan? Kemenangan dari jalan-jalan yang kita tak sangka, saudara. Kesedihan diganti dengan kegembiraan. Kesusahan dipermudahkan dengan kesenangan. Kerana apa? Kerana kita dianiaya, saudara. Kita dihukum tanpa bicara. Kita dihina, saudara. Mereka fitnah kita cukup hebat, saudara. Di pilihan raya ke-14. Disambung di pilihan raya ke-15. Dan hingga ke saat ini, saudara, mereka masih lagi memfitnah kita, saudara. Cuma fitnah yang mereka bawa hari ini ibarat buih-buih di lautan. Mereka nak kata apa kata Allah, saudara. Tapi mereka nak tebuk atap tak boleh lagi. Nak curi ahli parlimen tak boleh lagi. Nak rompak ahli parlimen tak boleh lagi. Nak buat Sheraton move, Pacific move, apa-apa move dah tak boleh lagi. Kerana apa? Kerana pengalaman itu mendewasakan kerajaan perpaduan yang berdiri hari ini, saudara. Okey, tuan. Dan kepada cyber troopers Perikatan Nasional, I faham anda adalah bekas-bekas JKOM. Saya juga bersimpati apabila ketua JKOM telah dipecat daripada UMNO. Saya juga bersimpati yang ketua JKOM bukan lagi Menteri Komunikasi. Jadi kita faham ketua JKOM pun dah mewujudkan NGO Muafakat Nasional. Dan barulah saya faham kenapa dulu kita nak mendaftarkan Muafakat Nasional tak boleh. Rupa-rupanya ada orang diam-diam pergi daftar dah nama Muafakat Nasional. Kita ingat orang tu siapa? Rupa-rupanya ketua JKOM yang daftarkan Muafakat Nasional. Dan hari terbongkar segala-galanya. Mana dialah yang menghalang Muafakat Nasional didaftarkan. Sebab
dia pi booking nama tu atas sebuah NGO Muafakat Nasional. Jadi bagaimana kita nak daftarkan Muafakat Nasional? Kalau ketua JKOM pi daftar dulu lebih awal dari kita, kita tak sangka lah. Harapkan pegar-pegar makan padi. Harapkan pegar-pegar makan padi, tuan-tuan. Anu Musa ini betul-betul harapkan pegar-pegar makan padi. Teringat kata-kata timbalan Menteri Besar PAS Kelantan. Dia kata usaha untuk mendaftarkan Muafakat Nasional tidak berjaya kerana nama Muafakat Nasional telah diguna pakai oleh orang lain. Rupa-rupanya orang itu ketua JKOM Tan Sri Anwar Musa. Terbongkar satu kejahatan, perancangan, pengkhianatan yang selama ini kita tidak ketahui. Apa-apanya penubuhan Perikatan Nasional ni memang telah dirancang awal. Patut mereka rampas nama Muafakat Nasional itu di ROS supaya kita tidak boleh mendaftarkan Muafakat Nasional. Amat mustaqim biarkan musang makan padi, Irwan Shah. Musang makan padi ke, tuan-tuan? Setahu saya musang ni makan ayam. Musang apa yang makan padi ni? Pelik musang ni. Mungkin musang jadian kot, tuan-tuan. Okey? Dian Shah, DSZH, Datuk Seri Zahid kena game dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Memanglah, tuan-tuan. Kita dah tahu lama dah. Sebab tu bila berakhir sebenarnya pilihan raya ke-15, kita sokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab kita tahu masa Mahathir nak haramkan UMNO, satu-satu orang yang berani bersuara membantah dan menentang Mahathir pada waktu itu untuk mengharamkan UMNO ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu jasa besar beliau kepada parti kita UMNO. Makna tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat perjuangan. Dipecat bukan kerana dia khianat kepada UMNO. Dipecat kerana Mahathir mengkhianati beliau. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan bahawa dia tidak berdendam kepada UMNO. Malah dia mempertahankan UMNO ketika Mahathir nak mengharamkan UMNO. Dan hari ini, dua regu emas ini telah bercantum menjadi satu. Anwar Ibrahim Perdana Menteri, Zahid Hamidi Timbalan Perdana Menteri. Satu percaturan, satu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup hebat. Ini satu perkara yang harus kita jadikan sebagai tauladan dan juga rujukan di masa depan. Okey. Bangga pula ya. Saya bangga dengan kerajaan perpaduan yang ada hari ni kat ini. Kerana bangga lah. Pasal kita boleh menyatukan orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli, anak Sabah, anak Sarawak dalam satu kerajaan perpaduan. Kalau Sarawak diwakili oleh GPS, Sabah diwakili oleh GRS, 33% diwakili oleh UMNO. Mana hari ini PN tak boleh claim mereka parti yang mewakili orang Melayu dominan. Tak boleh. Sebab sokongan orang Melayu dalam
kerajaan perpaduan berjumlah 44%. 56% ada dekat Perikatan Nasional. 44% ada dalam kerajaan perpaduan. Tapi kita ada 100% sokongan orang Cina. 1% sokongan orang India. 100% sokongan orang asli. 100% sokongan anak Sabah dan anak Sarawak. Itu mereka tak ada. Mereka tak ada sokongan orang Cina, India, asli, anak Sabah dan anak Sarawak. Makna mereka bersendirian sebenarnya. Dan mereka lah kumpulan yang kecil. Kan? Bukan kumpulan yang besar. Dan di pilihan raya yang ke-16, mereka akan semakin kecil. Kerana politik hasutan, politik perkauman yang dibawa mereka tak akan boleh bertahan lama. Betul? Betul tak? Ha, okey. Kamarul Zaman, ya betul. Zakaria Sungai Baru PN dan PH and PN akan terlalu kukuh di masa depan, insya-Allah. Kita perlukan masa. Maknanya kalaulah kita nak menjadikan kerajaan perpaduan ni sebagai sebuah coalition party, kan, atau sebuah gabungan parti, kita perlukan masa. Kenapa saya kata kita perlukan masa? Bahawa masa itu akan membuktikan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa kerajaan perpaduan ni kerajaan yang sebenar-benarnya. Kerajaan yang nak memperjuangkan nasib dan kehidupan rakyat. Membuktikan lagi bahawa kerajaan yang terbina hari ini bukan kerajaan yang berkiblatkan kroni kaya. Bukan kerajaan deret nego. Bukan kerajaan scheme of thing. Bukan kerajaan pilih bulu. Bukan kerajaan bulu hidung. Dan juga bukan kerajaan bulu ketiak. Dibuktikan. Dan saya percaya masa akan menjelaskan segala-galanya berseluruh rakyat Malaysia. Dan kita ada 5 tahun untuk membuktikan kewibawaan kerajaan perpaduan. Jadi mulakanlah hari ini. Jangan tunggu 6 bulan nak pilihan raya baru kita nak mulakan. Kita kena mulakan hari ini. Jangan tunggu esok. Kita rindukan perpaduan. Kita rindukan kebahagiaan perpaduan. Kita tak mau lagi politik perkauman. Kita nakkan politik yang saling menghormati antara satu sama lain. Sebagaimana datuk nenek kita menghormati mereka, dan juga sebagaimana mereka menghormati datuk nenek kita. Hak dijaga. Kan? Tidak menyentuh isu-isu melibatkan agama. Sensitiviti kaum. Mengelakkan, membangkitkan isu-isu ke arah perpecahan kaum. Mak Yi, apa dia baru ada DAP. Ini bukan kerajaan DAP, Mak Yi. Ini kerajaan perpaduan. Maknanya, bila UMNO menyertai kerajaan perpaduan, tidak bertentangan dengan prinsip UMNO itu. Tak bertentangan. Sebab ini kerajaan perpaduan. Bukan kerajaan DAP. Dan kita percaya kerajaan perpaduan ini ada kewibawaan, ada kemampuan untuk menetralisasikan. Netralisasi DAP yang dulu sebuah parti yang resis,
yang chauvinis kepada parti yang mesra kepada perpaduan. Kita sudah maklum kepimpinan utama DAP tidak lagi diterajui oleh keluarga Lim Kee Siang. Diterajui oleh Anthony Locke. Dan kita yakin kita akan berjaya mengawal DAP. Tak seperti mana Bersatu dan PAS yang menjadi tunggangan DAP dulu. Okey, saudara. Jadi kepada penyokong Perikatan Adas, jangan jadikan kegagalan kamu mengawal DAP sebagai panduan kamu nak menghukum kepada UMNO. Berilah masa kepada UMNO untuk UMNO buktikan kepada seluruh orang Melayu bahawa kita mampu menetralisasikan DAP, menamatkan saya sekian. Betul tak? Dulu gerakan juga resis. Gerakan lebih besar daripada DAP. Lebih hebat dari DAP. Tapi UMNO berjaya menetralisasikan gerakan. Sama juga hari ini kita akan menetralisasikan DAP. Kita nak jadikan parti DAP itu parti yang tak chauvinis lagi. Parti yang tak resis lagi. Kita akan ubah attitude DAP. Behavior DAP. Bagaimana kemampuan kita, bukti kita pernah mengubah behavior gerakan. Mengubah attitude gerakan. Dari negatif kepada positif. Sebab tuan-tuan tengok DAP tak berani bercakap banyak hari ini. Sebab apa? Mereka kena berubah. Kalau mereka tidak berubah, bermakna UMNO akan menarik sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang akan berlaku. Sebab kita tak akan kompromi perkara-perkara yang melibatkan agama, raja, bangsa dan tanah air kita. Kawan kita kawan. Tapi ketegasan tetap ada. Kita bukan mengikut. Okey tuan-tuan? Tak perlu tuan-tuan nak bimbang sangat. Datuk Seri Syarani Muhammad di Perak juga mengeluarkan kenyataan yang hampir sama dengan saya. Kerajaan perpaduan di Perak berlandaskan syarat-syaratnya DAP kena berubah. Tak boleh nak chauvinis lagi. Tak boleh nak resis lagi. Dan kita rakyat Malaysia berhak memberi peluang kepada DAP untuk berubah. Beri masa kepada dia. Kita tengok. Jadi kita orang tak bimbang. Sebab majoriti terbesar ahli parlimen yang ada dalam kerajaan perpaduan ni adalah Melayu dan Bumi Putra. Jangan bimbang. Ni bukan macam cerita 22 bulan dulu. Cerita kerajaan 22 bulan tu bukan Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Dan UMNO tidak ada dalam kerajaan 22 bulan tu. Malah pada waktu tu sebenarnya Mahathir sengaja menjadikan DAP itu sebagai kambing hitamnya untuk menggagalkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu sebenarnya tuan-tuan. Buat kuasa prerogatif melantik jemaah menteri ni adalah Perdana Menteri. Tuan Mahathir yang sengaja lantik Lim Guai In jadi Menteri Kewangan, lantik Mak Sabu di Menteri Pertahanan, lantik Teresa Kok sebagai Menteri Komuniti, etc. Itu semua permainan politik Mahathir saja. Dan kita berhak bagi peluang kepada DAP untuk berubah. Setakat hari ini, alhamdulillah, nampak perubahan mereka itu.
Sebab mereka pun tahu ini kerajaan perpaduan, bukan kerajaan pakatan, bukan kerajaan DAP, bukan kerajaan UMNO. Betul? Sebab kita nak kata apa hari ini? Betul? Kita nak kata apa? Kita bagi masa, bagi peluang. Sebab kita tak sezalim Perikatan Indonesia yang tak boleh bagi peluang. Kita boleh bagi peluang. Betul? Kita tengok sama-sama. Saya ni pun dahulunya satu orang politician yang cukup anti DAP. Dan saya pada waktu tu memang tak suka Anwar Ibrahim kerana DAP. Bukan sebab lain. Sebab Anwar duduk dengan DAP saja, tuan-tuan. Bukan sebab lain. Menentang Anwar ni habis-habisan. Sampai saya kata kat dia burung tiung yang pandai berkata-kata. Sebab DAP bersama dengan dia. Tapi takdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita hari ini bersama dengan DAP dalam kerajaan perpaduan. Jadi kita dengan jadi macam Perikatan Nasional yang lari dari masalah. Kita hadapi masalah ini menjunjung titah demi negara dan rakyat. Dan ini masa kita membuktikan kepada orang Melayu terutamanya yang kita mampu mengawal DAP. Okey, tak. As Empire BP, sebenarnya kau bukan main PQM. Saya memang kata dekat Anwar ni macam-macam. Tapi saya tak ada permusuhan peribadi dengan dia. Sebab dulu kami go solo no nego. Kami tak pakat dengan PKR ke, dengan PAN ke, DAP ke, dengan Bersatu ke, tak ada. Kami go solo no nego. Jadi tentulah kita akan berlawan dengan Anwar, berlawan dengan Muhyiddin, dengan siapa saja. Kerana pada waktu itu kedudukan politik Barisan Nasional sedemikian rupa. Berbeza dengan hari ini, tak sama lagi macam sebelum ni. Jadi prinsip saya, buang yang keruh, ambil yang jernih, letak kepentingan negara, letak kepentingan rakyat di atas sekali. Orang yang bijaksana, orang yang tak pentingkan diri. Orang yang bijaksana, orang yang tak lari daripada masalah. Orang yang bijaksana, orang yang sanggup menghadapi masalah. Dalam proses kita menghadapi masalah ini, kita akan tentu diuji dengan cabaran-cabaran yang baru. Cabaran-cabaran yang baru itu akan mematangkan kita untuk perjuangan di hari yang seterusnya. Sebab politik ni perlukan pengalaman, perlukan kematangan. Pengalaman dan kematangan kita ni akan menjadikan negara lebih baik di hadapan hari. Kita tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Mana generasi kita ini, generasi yang beruntung kerana kita melalui fasa keretakan politik yang paling hebat dalam sejarah. Mana ke depan hari, kalau benda ni berulang lagi di generasi yang akan datang, pada waktu tu kita masih hidup ada atau tak ada dah, generasi yang hadapan ni boleh buat rujukan apa yang berlaku hari ini. Makna kestabilan dan kemakmuran negara dapat dikekalkan, insya-Allah sampailah hari kiamat. Nah, dengan izin Allah, no. Iwan Ahmad. Lalang macam hang ni orang tak sekolah aja baca sebab tu menang kursi, tak apalah. Iwan Ahmad, kalau kamu tetap nak meneruskan perjuangan anti perpaduan, teruskanlah. You nak kata saya lalang ke, temucut ke, sup ekor ke, sup lidah ke, sup telinga ke, you cakaplah, tak ada masalah. Yang penting perbuatan tiap hari ini atas niat agama, bangsa dan tanah air. Islam mendidik kita untuk bersederhana. Islam tidak mendidik kita untuk kita tamak sampai kita mengambil atau mencuri hak orang lain. Mana saya ni orang Islam.
dididik oleh ayah dan ibu saya dengan cara Islam dan juga cara orang Melayu. Betul? Ingat tak dulu-dulu ni tuan-tuan? Kalau kita nak makan nasi, kena tunggu semua ada baru boleh makan nasi. Mak kita dulu ni kalau goreng ikan tak pernah cukup. Adik-beradik kata 4 orang digorengnya 2 ekor ikan. Mak kita tak pernah pun nak goreng telur mata. Tak kenal telur mata dulu. Mak kita goreng telur dada, tuan-tuan. Kan? Kalau buat sayur pun sikit je sayur dia buat tu. Pasal apa mak kita buat lagu tu? Ni mak ayah kita nak didik kita supaya kita berkongsi. Dalam hidup ni kita kena bersederhana, kita kena berkongsi segala-galanya. Dan itu yang berlaku hari ini, kita berkongsi kuasa di bawah kerajaan perpaduan. Kita jangan tamak. Kalau kita tamak sebagaimana Perikatan Nasional, jadilah macam Perikatan Nasional sekarang ni. Yang dikejar-kejar tak dapat, yang dikendong-kendong 5 sudah jatuh berciciran. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada perkataan kesederhanaan dalam diri mereka. Mereka tidak ada perkataan perkongsian dalam perjuangan mereka. Sebab tu mereka gagal. Clear? Clear? Masalah telur ni masalah warisan daripada Perikatan Nasional. Betul tak? Sabarlah kejap. Kita mewarisi ekonomi yang teruk. Mewarisi pengangguran yang tinggi. Mewarisi hutang negara yang cukup tinggi. Mewarisi mata wang negara yang nak melingkup. Aset negara yang berkurangan. Pendapatan negara yang mencipu. Makna kita tak ada mulut ajaib macam Sanusi. Kita tak ada tangan ajaib macam Anwar Musa masuk bilik tidur boleh cari berjuta-juta. Jadi kita perlukan masa, kita perlukan usaha untuk membetulkan segala kerosakan warisan Mahathir dan Mahidin ni. Kita juga kena sedia maklum bahawa dunia hari sedang menghadapi kemelesetan ekonomi yang cukup dahsyat. Dan kita juga kena sedia maklum tahun depan mengikut laporan World Bank, IMF, akan berlaku krisis makanan yang berpunca daripada krisis ekonomi yang teruk. Jadi kita pastikan hari ini kita beri kepercayaan dan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Jangan peninkan kepala dia. Jangan kacau otak dia. Jangan kacau hidup dia. Bagi dia peluang supaya dia boleh fokus kepada menyelamatkan negara dan rakyat. Kan? Jangan jadi macam Sanusi mulut Doraemon. Duk kerja nak bergaduh dengan Perdana Menteri. Sebab apa? Dia nak kacau otak Perdana Menteri tu. Dia nak Perdana Menteri duk fikir Sanusi. Tak boleh fikir benda lain. Jahat Sanusi ni. Kan? Dia sepatutnya sebagai Menteri Besar, dia tunjuklah sikit kewibawaan dia, kemunasabahan diri dia, keikhlasan dia, tanggungjawab dia. Dia patutnya bagilah peluang kat Perdana Menteri untuk fokus membetulkan ekonomi. Letaklah kepentingan rakyat tu di atas sikit. Jangan duk syok sendiri. Kan? Okey tak ada? Alias Abdul Latif dah panas telinga ke bro? Telinga saya tak pernah panas, saudara. Sentiasa sejuk. Hati saya tak pernah panas pun, saudara. Sentiasa sejuk. Sebab apa? Sebab perjuangan ini perjuangan yang ikhlas, saudara. Kita berjuang bukan dibayar. Kita tak ambil duit daripada mana-mana pihak.
Kan? Makna kita bekerja untuk rakyat secara sukarela. Macam juga Perdana Menteri berkhidmat berakyat tak ambil gaji. Kita di bawah ni rasa bangga lah. Pasal kita duk berjuang untuk rakyat ni dari dulu tak ambil gaji. Betul? Tak ambil apa-apa. Bila dapat Perdana Menteri yang tak ambil gaji, kita rasa macam kita yang duk berjuang selama dihargai. Kita tak rasa galat lah. Betul? Alhamdulillah. Ya, Anuddin Udin Fahim, betul? Kabar zaman, betul. Apa soalan anda? Rindu ate, perjuangan ikhlas itu maksudnya jadi penjilat. Saya tidak menjilat. Tuan rindu hati. Apa yang saya lakukan hari ini memperjuangkan perpaduan. Saya menyokong Anwar Ibrahim kerana kepentingan rakyat. Untuk kebaikan rakyat. Kalau saya nak lawan dia untuk apa hari ini? Nak angkat siapa lagi? Mahathir sudah. Abdullah sudah. Najib sudah. Mahayadin pun sudah. Ismail Sabri pun sudah. Anwar Ibrahim belum sudah lagi, masih Perdana Menteri. Kalau kita nak lawan dia, nak jatuhkan dia, kita nak pilih siapa pula? Takkan nak pilih yang dah sudah. Sudah lah. Betul? Enough is enough. Dan kalau kita nak jatuhkan Anwar Ibrahim, takkan nak angkat yang sudah tu. Sudah dah. Belajarlah serik, kena kurung nanti susah. Dikurungnya kita, digantungnya parlimen, naik gila kita pun naik syekh. Sudahlah. Bagi peluang pula. Mahathir sudah, Abdullah sudah, Najib sudah, Mahayadin sudah, Ma'i Sabri sudah, Anwar Ibrahim belum sudah. Bagi peluang kat dia. Kalau ada orang lebih baik daripada Anwar Ibrahim, siapa dia? Yang belum sudah lah. Yang sudah tak mau lah. Jangan pibuh nama Mahathir pula. Dia sudah lah. Mahidin pun sudah. Ma'i Bara pun sudah lah. Siapa dia lagi yang lebih layak daripada Anwar Ibrahim? Nak letak Ajadi, boleh ke? Bagi jawatan Duta Timur Tengah pun tak pergi kerja. Kalau bagi jawatan Perdana Menteri tak pergi kerja, sudah. Semua projek terganggu, perjalanan negara terganggu, pengurusan kita lingkup. Field management orang putih kata. Lagu mana? Nak lantik Sanusi jadi Perdana Menteri, sudah kita, tuan-tuan. Dia guna mulut Doraemon tu, lari habis pelabur dari negara kita, tuan-tuan. Habis nak pilih siapa? Nak pilih Peja tak boleh sebab dia bukan ahli parlimen. Dan satu lagi kita kena tahu, ni pengetahuan umum, untuk lantikan senator, jawatan tertinggi yang boleh lantik cuma timbalan Perdana Menteri saja. Senator tidak boleh menjadi Perdana Menteri Malaysia mengikut perlembagaan persekutuan. Hanya ahli parlimen saja yang boleh jadi Perdana Menteri. Jadi Peja tak boleh. Takkan nak bagi Tuan Ibrahim Tuan Man? Susah, tuan-tuan. Tak boleh. Tak sampai lagi masa dia. Tidak? Jadi, setuju tak dengan saya? Mahathir sudah, Abdullah sudah, Najib sudah, Muhyiddin sudah, Ma'i sudah, Anwar belum sudah lagi. Boleh? Kita bagi kat dia 5 tahun test tengok. Kita buat perbandingan nanti. Betulkah Anwar Ibrahim ini mampu membuktikan segala janji-janjinya? Mampu atau tidak saudara Anwar membuktikan berakyat bahawa dia seorang reformis, bukan kapitalis? Mana Anwar kena buktikan bahawa dia seorang reformis, bukan kapitalis.
Dan perkara pertama dia buat tu menghentikan semua projek direct nego tu, membuktikan bahawa dia reformis, dia bukan kapitalis. Kapitalis ni dia suka direct nego. Itu kapitalis. Reformis ni dia akan hentikan segala pembahagian kekayaan negara, pembahagian wang negara untuk projek-projek melalui direct nego. Memang kita akan rasa pelik sikit. Sebab dah biasa direct nego, tiba-tiba abang reformis kita ni reform. Tak ada direct nego. Di perubahan yang berlaku tu memang permulaannya kita akan rasa pelik. Tapi benda yang kita rasa pelik hari ini akan jadi perkara yang biasa, dan perkara pelik yang kita rasa hari ini akan menjadi keajaiban kepada ekonomi negara, penjimatan dana negara, dan akan bawa kebahagiaan kepada rakyat jelata. Makna jurang kekayaan dapat dikurangkan, kemiskinan dapat dihapuskan. Sebab setiap sen penjimatan wang negara bermakna berkuranganlah keluarga yang miskin dalam negara kita. Sebab tu bila kita menghapuskan projek direct nego, bermakna kita sedang berjuang menghapuskan kemiskinan dalam negara kita. Dan perkara ni kita kena sokong. Saya sokong benda ini, saudara. Sebab kita nak menghapuskan kemiskinan. Sebab direct nego ni meningkatkan kemiskinan sebenarnya, tuan-tuan tahu. Kalau kita buat pengkajian yang khusus tentang projek direct nego. Okey, tuan. Betul tak? Dia dah buang tie. Itu juga maksud dia seorang reformis. Dia reformis ni, dia mesti tak pakai tie. Dia style dia memang macam tu. Tuan tengok baru ni, lawatan rasmi Presiden Timor Leste. Dia pakai tie tak? Dia tak pakai. Dia reformis juga. Tapi saya teringatlah satu hujah mantan Presiden Timor Leste yang pertama. Dia kata macam itu. Hujah dia memang sedap. Dia kata musuh yang tidak bersenjata dan tercedera di hadapan kita itu bukan lagi musuh kita. Itulah manusia yang perlu kita jaga, yang perlu kita rawat lukanya. Hebat tu ayat Presiden pertama Timor Leste. Saya ingat sampai hari ini lah. Sama juga dalam politik lah. Musuh yang tidak bersenjata, musuh yang tercedera, dia bukan lagi musuh kita, tuan-tuan. Dia ada manusia depan kita. Kita kena jaga kebajikan dia, kita kena bantu dia. Okey tuan, sebelum dulu. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.